Bayangkan sebuah skuad yang sedang direncanakan untuk menggegarkan Asia, tiba-tiba dibayangi oleh dokumen yang diragui, denda besar, dan penggantungan pemain. Bukan sahaja karier individu terjejas, tetapi maruah satu negara ikut dipertaruhkan. Siapa membuat aduan? Siapa mengurus dokumen? Dan yang paling penting, apakah kebenaran yang menanti di hujung rayuan? Rasa ingin tahu segera berubah kepada keresahan, terutama bila jawapannya disimpan bukan di padang, tetapi di antara helaian kertas dan prosedur antarabangsa. Mari kita selami lebih mendalam tentang apa yang akan terjadi pada FIM, 7 pemain warisan dan keputusan rasmi bila dikeluarkan oleh FIFA. Mampukah FAM harungi cabaran yang genting ini? Kerana isu ini bukan soal dokumen semata, tetapi soal maruah negara yang kian tercalar angkara kes ini. Integriti negara dipersoalkan dunia. Di tengah gempar, suara rasmi pertama datang dari Ketua Pegawai Eksekutif Pasukan Kebangsaan, Rob Friend. Dalam kenyataan yang ringkas namun tegas, dia menegaskan satu batas penting. Pasukan kebangsaan hanya mengurus aspek teknikal dan prestasi, bukan urusan dokumentasi. Setiap kali latihan, jurulatih dan pegawai hanya menilai kemampuan pemain. Segala hal berkaitan pendaftaran, kewarganegaraan, dan pengesahan status adalah tugas Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, bersama agensi kerajaan yang berkaitan. Penegasan itu kedengaran meyakinkan, tetapi ia bukan penamat kepada kekusutan. Apabila FIFA memaklumkan bahawa siasatan rasmi telah dibuka pada 22 Ogos, itu memberi isyarat bahawa isu ini bukan semudah persepsi awal. Bagi Rob, tanggungjawabnya jelas, melindungi pemain, menjaga integriti pasukan, dan memastikan kebenaran tidak menjadi mangsa permainan birokrasi. Namun hakikatnya, bahawa siasatan sudah berjalan menimbulkan gelora. Bagaimana sebuah proses dokumentasi yang sepatutnya telus boleh menimbulkan keraguan sehingga sampai ke peringkat antarabangsa? Ketika keputusan Jawatankuasa Disiplin FIFA keluar, ia seperti petir di siang hari. Dalam laporan bertajuk Notification of the Grounds of the Decision, FIFA mendapati wujud ketidakselarasan dalam dokumen asal pendaftaran 7 pemain warisan, iaitu Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garces, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, John Irasabal Iraurgi dan Hector Alejandro Hefel. Hukuman segera dikenakan, denda besar kepada FAM, dan penggantungan 12 bulan kepada setiap pemain, disertai denda per pemain. Tuduhan yang menyentuh Artikel 22 Kod Tata Tertib FIFA tentang pemalsuan dan pengubahan dokumen rasmi bukan perkara kecil. Ia menimpakan stigma yang mendalam. Reaksi dalam negara bercampur baur. Ada yang kecewa, ada yang marah, dan ada pula yang berdiri di belakang pemain, percaya bahawa mereka berjuang demi negara. Di tengah-tengah, FAM memutuskan untuk melancarkan rayuan, manakala peguam sukan antarabangsa ditugaskan untuk mengemukakan pertahanan. Namun, lebih mengejutkan ialah penggantungan tugas Setiausaha Agung FAM, Datuk Nor Azman Rahman, langkah drastik yang menandakan betapa seriusnya isu ini dilihat oleh pentadbiran sendiri. Satu lagi lapisan cerita muncul apabila Timbalan Presiden FAM, Datuk S. Sivasundaram, mendedahkan bahawa siasatan FIFA berpunca daripada aduan oleh seorang individu dari Vietnam. Ia difailkan sehari selepas perlawanan kelayakan Piala Asia 2027, di mana Malaysia menewaskan Vietnam 4-0 di Bukit Jalil. Jika benar, ini menjadikan kejadian bukan sekadar isu teknikal, ia menjadi selekoh geopolitik dalam persaingan regional. Sebuah aduan yang mungkin bermotifkan iri hati atau keraguan sahih, tiba-tiba membawa implikasi besar kepada reputasi kebangsaan dan integriti pentadbiran sukan negara. Di satu sisi, dakwaan itu menimbulkan persoalan. Bagaimana satu aduan individu mampu mencetuskan siasatan sehingga mencapai mahkamah disiplin tertinggi dunia bola sepak? Di sisi lain, ia mengingatkan bahawa dalam era digital dan globalisasi, tindakan kecil boleh mempunyai gelombang besar. Apatah lagi bila nama negara dilibatkan, respons perlu bukan sekadar teknikal, tetapi juga strategik dan diplomatik.
Di balik istilah formal, dokumen, rayuan, hukuman, ada manusia yang terjejas. 7 pemain ini bukan sekadar nama dalam boring. Mereka adalah bangsawan baru yang diasuh untuk membawa harapan, yang telah meninggalkan akar sendiri demi memakai jersey Harimau Malaya. Penggantungan 12 bulan bermakna tidak hanya kehilangan peluang bermain. Ia memutus rentak kerjaya, menjejaskan pendapatan, dan membekas dalam reputasi profesional mereka. Rob Friend menegaskan perlunya melindungi pemain agar mereka tidak menjadi mangsa dalam konflik pentadbiran. Suara itu bukan sekadar retorik, ia membawa beban moral. Bagaimana jurulatih menyampaikan keputusan untuk tidak memanggil pemain ketika aksi penting? Bagaimana rakan sepasukan yang lain memproses kehilangan rakan permainan dan perubahan taktikal? Disinilah titik lemah sistem. Ketika kepakaran teknikal dan keputusan pentadbiran tidak selari, yang paling terdedah adalah pemain. Di tengah gelap, muncul cahaya kecil yang memberi harapan. Transfermarkt, laman data bola sepak, yang sering menjadi rujukan global, suatu hari meletakkan semula bendera Malaysia pada profil ke-7 pemain itu. Bagi ramai, langkah itu bukan hanya tindakan teknikal. Ia simbolik, seolah-olah pihak luar mula menilai kembali bukti dan konteks. Di samping itu, kenyataan FAM yang menegaskan bahawa dokumen asal adalah sah dan disahkan oleh Kerajaan Malaysia menambah dimensi bahawa pertikaian ini bukan sekadar perselisihan dalaman. FM mengumumkan bahawa rayuan rasmi sedang disusun menggunakan dokumen asal yang disahkan kerajaan. Ia bukan hanya langkah undang-undang. Ia satu pernyataan politik dan institusi bahawa maruah bola sepak negara akan dipertahankan berdasarkan fakta. Peguam sukan antarabangsa, Serge Vitos, yang mengetuai rayuan, memberi gambaran bahawa langkah seterusnya akan melalui proses yang teliti. Keputusan rayuan dijangka diumumkan pada 30 Oktober. Tarikh 30 Oktober digambarkan sebagai detik penentu. Ia bukan sekadar pengumuman hasil rayuan. Ia peluang untuk membuktikan kebenaran, memulihkan nama, atau sebaliknya, memperkukuh hukuman yang telah dijatuhkan. Vitos memberi amaran bahawa jika jawatan kuasa rayuan FIFA mengekalkan hukuman, jalan terakhir adalah membawa kes ke Mahkamah Timbang Tara Sukan, KS. Dalam proses yang memakan masa dan kos, tetapi memberi peluang terakhir untuk pembelaan. Dalam semua ini, FAM telah mengambil langkah pentadbiran dengan menggantung tugas Setiausaha Agung dan menubuhkan jawatan kuasa bebas untuk menyiasat aspek tadbir urus. Langkah ini bertujuan bukan hanya untuk menyelesaikan isu semasa, tetapi juga membina sistem yang lebih kukuh agar insiden seumpama ini tidak berulang. Kisah 7 pemain warisan Harimau Malaya adalah lebih dari sekadar dokumen yang dipertikaikan. Ia adalah kisah tentang harapan yang disematkan pada individu, tentang institusi yang diuji, dan tentang bagaimana satu aduan boleh mencetuskan gelombang rentetan yang merentasi padang, mahkamah, dan meja mesyuarat. Ia menguji hubungan antara prestasi teknikal dan integriti pentadbiran, antara kebangsaan dan identiti pribadi, antara undang-undang dan keadilan. Di hadapan kita kini tergantung satu tarikh, 30 Oktober. Sama ada keputusan akan memulihkan nama pemain dan FAM atau mengesahkan keraguan yang telah dihadapi, tidak dapat dipastikan. Apa yang pasti, pengalaman ini memberi pengajaran keras. Sistem perlu lebih telus, dokumentasi perlu lebih kukuh, dan suara pemain mesti dilindungi. Sejarah sukan penuh dengan detik-detik getir yang akhirnya menuntun kepada pembaharuan. Harapan terbaik adalah agar, selepas badai ini, bola sepak Malaysia muncul lebih kuat, berintegriti dan setia pada nilai yang menjadikan sukan itu lebih dari sekadar permainan. Kalah menang selamanya Harimau Malaya.